kelewatan, ada tamu jauh ni, ya, tetamu sebelah keluarga sebelah Melaka datang daripada JB. Minta maaf sangat-sangat lah. Dia keluar, dia balik 6.55, saya keluar dari rumah pukul 7, campur dengan jam sikit dekat highway, pijak 110, okey lah kot. Nak 120 saya tak berani tuan-tuan. Ya, kereta 10 tahun dia bergegar. Ya, kereta dah 10 tahun ni dia bergegar semacam. Jadi alhamdulillah lah tu, minta maaf sangat-sangat lah atas kelewatan sangat-sangat. Ya, ala kulli hal, alhamdulillah pada malam ni biiznillah taala kita nak menyambung perkongsian kita pada membaca ya surah Ar-Ra'di, ya, pada membaca suratul Ra'di, dan kita telah sampai sebelum ini pada ayat yang ke okey, mana ayat nombor Allahumma salli Muhammad mana ni? Okey, ad-du'a indar Ar-Ra'di. Okey, ni sepatutnya yang kita nak kongsikan. Okey, kita dah baca sampai ayat yang ke-13. Okey, kita telah membaca sehingga ayat yang ke-13. 12 ke 13? 12 sudah habis dah. Ya, 12 tu dah habis dah ya. Ba'da an a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yurikumul barqa khaufan wa tama'a. Yang itu kita dah kongsikan. Ya, bahawasanya Allah Ta'ala berfirman, dia, ya, mafhumnya, dia yang menunjukkan, dia yang memperlihatkan kepada kamu al-barq. Dia yang menunjukkan kepada kamu al-barq, iaitu kilat. Ya, iaitu kilat. Khaufan wa tama'a, sebagai tanda ketakutan. Ya, sebagai tanda ketakutan yang ada dalam diri manusia bila nampak saja percikan ataupun lintasan kilat tersebut, okey, rasa seriau, rasa takut, rasa bimbang, takut disambar elektriknya, disambar karen daripada kilat tersebut. Wa tama'a, dan dalam masa yang sama penuh pengharapan. Ya, sebab kebiasaannya kilat-kilat ni, sabung menyambung ni membawa erti akan turunnya hujan. Ya, walaupun tak semestinya hujan akan turun, tetapi itu adalah salah satu daripada sunnatullah. Kebiasaannya dalam kebanyakan masa Allah Ta'ala akan menurunkan hujan selepas kita melihat kilat. Wa yunshi'us sahabas thiqal, yang itu pun kita dah kongsikan. Allah Ta'ala menyebutkan dialah, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membentuk, yang mencipta, ya, yang membesarkan as-sahab, iaitu awan yang penuh dengan beban, yang penuh dengan muatan. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi pada malam ni biiznillah taala kita nak menyambung bacaan al-Quran kita pada ayat yang ke-13 lah. Ya, 13 lah sepatutnya, ya. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, kita tengok dari sudut hukum tajwid terlebih dahulu sebelum kita beralih kepada bahagian bacaan. Ya, saya tulis kat sini doa yang saya belum kongsikan lagi. Ya, yang saya boleh kongsikan lagi pada ayat yang ke-13 ni, ya. Allah Ta'ala berfirman, wa yusabbihur ra'du bihamdihi. Ya, Allah Ta'ala menyebutkan wa yusabbihur ra'du bihamdihi, dan ya, guruh itu, ar-ra'du membawa maksud guruh. Ya, ar-ra'du membawa maksud guruh, juga bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain daripada guruh, selain daripada kilat, Allah Ta'ala juga menyebutkan wal malaikatu min khifati, para malaikat yang jumlahnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja yang mengetahui, ya, jumlah mereka yang tepat, juga bertasbih memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas sebab takutkan Allah Jalla wa Ala. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan wa yursilus sawa'iq, kemudian Allah Ta'ala menghantar ataupun mengutuskan as-sawa'iq, iaitu halilintar ataupun sambaran kilat. Fayusibu biha man yasha, ya, fayusibu biha man yasha, dan sambaran kilat itu, sambaran halilintar tadi itu akan dikenakan kepada sesiapa sahaja yang Allah Ta'ala kehendaki. Ya, wahum yujadiluna fillah, dan mereka adalah orang-orang dan mereka itu selalu, ya, selalu mempersoalkan, ya, selalu memperdebatkan tentang Allah, tentang realiti, tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah maha dahsyat perancangannya, maha dahsyat susun atur, ya, dia punya ketentuannya, ya. Masya-Allah, tabarakallah. Itu adalah, ya, terjemahan secara ringkas daripada ayat yang ke-13. Baik, sebelum kita beralih pada ayat yang ke-14 pada malam ini,
Ya, sebelum kita beralih pada ayat yang ke-14 malam ni, suka untuk saya berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala sekalian. Ya, berdasarkan ya ayat yang ke-13 ini yang kita baru sebutkan saja dia punya terjemahan secara ringkas itu, nak menunjukkan bahawa bukan manusia sahaja, ya, bukan manusia dan bukan jin sahaja yang ada kemampuan untuk mengeluarkan kata-kata yang boleh difahami. Sekali lagi saya ulang, ya, berdasarkan daripada ayat nombor 13 surah Ar-Ra'di dan juga banyak-banyak lagi ayat-ayat Quran yang lain, nak mengatakan bukan manusia sahaja dan bukan jin sahaja yang boleh mengeluarkan ya ucapan-ucapan yang boleh difahami. Ya, pada hakikatnya sebenarnya kesemua makhluk Allah Subhanahu wa taala ada bahasanya yang tersendiri. Ya, berdasarkan tafsir daripada Al-Syekh Al-Imam Al-Mutawalli Sya'rawi rahimahullah, ya, setiap makhluk dia ada bahasa dia yang tersendiri dan bahasa tu pula boleh mengeluarkan makna-makna. Ya, contoh, ya, saya bagi contoh yang paling mudah. Manusia tu jelaslah kita tak payah bincangkan. Ya, tentang jin pun mereka ada kemampuan bahasa dia, tu pun tak ada masalah. Baik, tentang binatang cukup banyak ya ungkapan-ungkapan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah yang menceritakan bahawa binatang-binatang boleh berbicara. Ni sekali dulu tuan-tuan ya, sebelum kita masuk pada ayat yang baru. Contohnya tuan-tuan boleh tengok dalam surah An-Namli. Contohnya tuan-tuan boleh tengok dalam surah An-Namli, bila mana ya sekumpulan semut, ya, bila time tu Sayyidina Sulaiman alaihi salam, Nabiullah Sulaiman alaihi salam, ya, dia tengah membawa sekumpulan askar yang cukup banyak, yang cukup ramai, ya, melalui satu kawasan, dan kawasan itu dinamakan sebagai Wadin Namli, iaitu lembah semut. So ringkas ceritanya, adalah seekor semut betina. Berdasarkan ayat Quran itu, berdasarkan zahir ayat Quran tersebut, ketua kepada semut-semut adalah seekor semut betina. Semut betina tu bercakap tuan-tuan. Ya, semut betina tu bercakap. Dia kata apa? Ayyuhan namlu dukhulu masakinakum. Wahai semut-semut sekalian, masuklah kamu semua ke dalam ya sarang masing-masing, dalam tempat tinggal masing-masing. Supaya la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh, supaya Sulaiman kejap lagi dengan askar dia akan lalu sini, supaya dia tak akan pijak korang semua. Ya, itu tuan-tuan boleh tengok dalam surah An-Namli pada ayat yang ke itu juzuk yang ke, Allahumma salli ala Muhammad, kan. Itulah dia tuan-tuan ya. Tak dhabit dia punya hafalan dia tu. Ya, surah An-Namli, surah Al-Qasas An-Namli. Juzuk yang ke-25 ke? Ya, juzuk yang ke-25. Masya-Allah tabarakallah. Ya, mengisahkan tentang perbualan antara Nabi Allah Sulaiman alaihi salam dengan semut. Dan juga dalam surah yang sama, okey, sementara saya carikan ayat Quran tu, ya, dalam surah yang sama Allah Taala menceritakan perbualan yang panjang lebar. Ya, Allah Taala merakamkan perbualan yang panjang lebar antara Nabi Allah Sulaiman juga dengan burung hudhud. Ya, Nabi Allah Sulaiman alaihi salam dengan burung hudhud, ya, di mana burung hudhud tu mengadu kepada Nabi Allah Sulaiman. Ia mengatakan bahawa terdapat satu kerajaan yang sangat besar, kerajaan manusia lah ni, ia dipimpin oleh seorang perempuan dan mereka semua bersujud kepada matahari. Ya, mereka semua bersujud kepada matahari. Ya, maka perbualan ya di antara Nabi Allah Sulaiman dengan burung hudhud ni nak menunjukkan bahawa burung-burung pun boleh bercakap seperti mana manusia kita semua ni. Ya, masya-Allah tabarakallah. Baik, secara ringkas itu dua contoh menunjukkan tentang binatang. Itu dua contoh ringkas menunjukkan tentang binatang boleh bercakap. Maka bagi orang-orang yang tak beriman ataupun cuba untuk menolak kebenaran Al-Quran, dia mungkin akan kata, okeylah, tak apalah. Ya, tak apalah. Sesama binatang mungkin dia orang boleh bercakap sesama sendiri. Semut dia ada mulut, dan semut dia ada menalah tu kat kepala tu, terjuntai tu. Sesungut. Ya, dia ada sesungut. Maka semut dia boleh bercakap-cakap ataupun berkomunikasi sesama dia orang dengan sesungut. Kalau burung, dia ada paruh. Paruh tu kira macam mulut lah. Dalam paruh ada lidah. Jadi standard lah kalau dia kata binatang boleh bercakap, tak ada masalah. Jadi benda-benda lain tak boleh bercakap. Tidak juga.
Sebenarnya semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi saya ulang, diciptakan oleh Allah Taala dengan bahasa masing-masing. Ya, dengan bahasa masing-masing. Antara lain yang Allah Taala sebutkan tentang mukjizat Nabi Allah Daud alaihi salam. Ya, mukjizat Nabi Allah Daud alaihi salam. Wasakharna ma'ahul jibal yusabbihna wat-thair, dan kami gerakkan gunung ganang, ya, bukit bukau untuk Nabi Daud alaihi salam. Selain daripada kami gerakkan untuk memudahkan kerajaan Nabi Allah Daud alaihi salam, gunung ganang itu juga bertasbih, yusabbihna wat-thair, dan juga burung-burung sama mengikut zikir Nabi Allah Daud alaihi salam. Maka itu juga menunjukkan bahawa selain daripada binatang, ada juga makhluk-makhluk yang rupa-rupanya tak ada mulut. Tak ada mulut, tak ada gigi, tak ada air liur, tak ada. Tak ada kerongkong, tak ada peti suara, tapi rupa-rupanya boleh bercakap. Ya, itu baru beberapa contoh daripada Al-Quran, tuan-tuan. Kalau kita tengok dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menunjukkan bahawa pokok-pokok pun boleh bertasbih. Bukan setakat bertasbih, siap boleh menangis lagi. Ya, siap boleh menangis, boleh mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, ini semua adalah sekian, ya, sekumpulan, ya, ataupun sedikit sahaja daripada sekian banyak dalil-dalil Al-Quran dan dalil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahawa setiap makhluk Allah Taala itu boleh berbicara, hanya saja dengan izin Allah. Ya, hanya saja dengan izin Allah Subhanahu wa Taala. Baik, satu lagi bab, ya, satu lagi bahagian, ya, sebelum kita beralih pada ayat yang ke-14. Ya, sebelum kita beralih pada ayat yang ke-14, kita tengok pula satu doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana kita melihat, ya, bila mana kita melihat kilat, bila mana kita mendengar guruh. Bila mana kita melihat kilat, bila mana kita mendengar guruh. Ya, hadis ini ataupun doa ini dikumpulkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, Al-Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnad, ya, musnad Imam Ahmad lah, ya, menyebutkan satu doa. Allahumma la taqtulna bi ghadabik wa la tuhlikna bi azabik wa'afina qabla zalik. Ya, 3 potongan doa, tuan-tuan, digabungkan dalam satu bahagian, dalam satu bentuk doa lah. Apa maksud dia? Allahumma, ya Allah, la taqtulna, ya Allah, jangan engkau bunuh kami dengan kemurkaan engkau. Ya Allah, jangan engkau bunuh kami, jangan engkau matikan kami dengan kemurkaan engkau. Wala tuhlikna bi'azabik, janganlah engkau musnahkan kami, janganlah engkau hancur leburkan kami, bi'azabik, dengan azab engkau. Wa'afina qabla zalik, ya, sebelum azab engkau turun, sebelum kemurkaan engkau diturunkan ke atas muka bumi ini, afina, ya, bagilah kami peluang, ampunkanlah dosa-dosa kami. Itu adalah doa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan riwayat Imam Ahmad, ya, dan seorang sahabat, ya, yang meriwayatkan hadis ini bernama Salim. Ya, Salim radhiyallahu anhu wa ardah. Ya, masya-Allah, tabarakallah. Dan juga hadis ini juga ada disebutkan, ya, disebutkan dalam Sahih Bukhari dan juga kitab At-Tirmizi, ya, kitab Sahih At-Tirmizi. Ya, masya-Allah, tabarakallah. Kemudian antara lain bila mana, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar guruh di langit, Rasulullah juga membacakan ayat ini. Ya, Rasulullah juga membacakan ayat yang ke-33 daripada surah Ar-Ra'd. Ya, subhanallazi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Sekali lagi kita ulang ayat tadi tu, ya, ayat tadi tu, tapi tambah subhana sahaja. Ya, tambah subhana. Subhanallazi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Maha suci Allah Subhanahu wa taala ila akhiril ayat. Ya, itu antara tasbih dan doa yang dikumpulkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi insya-Allah kita akan beralih pada ayat yang ke-14. Ya, insya-Allah kita akan beralih pada ayat yang ke-14.
14 ya, pada muka surat yang ke-251 ya, muka surat 251. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala dalam permulaan ayat nombor 14, lahu da'watul haqq. Lahu da'watul haqq. Okey, kita ada 3 perkataan dekat situ. Lahu, da'watu dan juga al-haq, dan kita memilih untuk berhenti kat situlah. Ya, saya suggest, saya cadang pada tuan-tuan, potong pada perkataan al-haq. Potong pada perkataan al-haq. Pada perkataan al-haq kita ada qaf yang bersabdu. Kita ada huruf qaf yang bersyaddah, yang bersabdu. Dan qaf ni adalah salah satu daripada 5 huruf qalqalah, daripada 5 huruf qalqalah. Ya, qaf, ta, ba, jim dengan dal. Oleh kerana qaf ni huruf qalqalah dan dia ada syaddah, dia ada sabdu, kita berhenti pada perkataan tersebut, maka bunyi lantunan ataupun bunyi qalqalah itu ekstra, lebih sedikit. Macam mana cara dia? Lahu da'watul haqq. Lahu da'watul haqq. Gitu cara dia. Ya, berhenti kejap lah, tak adalah lama sangat. Ya, lepas tu kita release, ya, kita lepaskan bunyi lantunan huruf qaf tersebut. Kita sambung. Wallazina yad'una. Wallazina yad'una. Sama juga macam qaf tadi, kita ada huruf dal. Dal ni pun huruf qalqalah juga, tapi dia tak ada sabdu lah. Ya, dia tak ada syaddah. Dia sakin, dia mati, dan dalam keadaan tengah-tengah perkataan, maka qalqalahnya tak begitu jelas. Dengar, ya, tapi tak begitu kuat. Ya, kedengaran qalqalahnya tapi tak begitu kuat. Wallazina yad'una. Yad'una. Terus selepas selepas bunyi terus masuk auna, iaitu huruf ain. Teruskan. Min dunihi. Min dunihi. Nun sakinah bertemu dengan dal. Ya, nun sakinah selepas ni diikuti dengan dal. Ini nama hukumnya ikhfa hakiki dan kadar bacaannya adalah sebanyak dua harakat. Teruskan. Dunihi, maksilah tawilah, maksilah qasirah, maksilah qasirah 2 harakat. La yastajibuna lahum. Tuan-tuan, ya, la yastajibuna lahum bi syai'. Sila potong pada perkataan syai'. Sila potong pada perkataan syai'. Okey. Pada lahum bi syai'in, mim mati. Mim sakinah bertemu dengan huruf ba. Mim sakinah bertemu dengan huruf ba. Kita baca dengung sebanyak 2 harakat dan nama hukumnya adalah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi, dengung sebanyak 2 harakat. Lahum bi syai'. Okey, yang ini madlin. Kita memilih untuk 2 harakat lah bila kita berhenti pada kalimat bi syai'in, ya, bi syai', matikan huruf hamzah. Dah berhenti dekat bi syai', kita ambil semula daripada la. Kita ambil semula daripada la. La yastajibuna lahum bi syai'in illa kabasiti kaffaihi ilal ma'. Potong pada perkataan al-ma. Potong pada perkataan al-ma. Okey, kita reverse balik pada la yastajibuna lahum bi syai'in illa. Tanwin jumpa dengan hamzah, iaitu senanglah, ya, izhar halqi. Kabasiti kaffaihi ilal ma'. Mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Oleh kerana hamzah itu berada di hujung kalimat, maka ada beberapa option, ada beberapa pilihan bila kita berhenti. Sama ada baca 4 harakat atau 5 harakat atau 6 harakat. Ringkas cerita, kita ambil 4 harakat sudah. Ambil bacaan yang paling simple. Ya, ambil bacaan yang paling mudah. Baik. Kemudian dah kita berhenti pada mak, kita dah berhenti pada mak. Kita kena ambil balik daripada kabasiti. Kena ambil semula daripada kabasiti. Kabasiti kaffaihi ilal ma'i. 4 harakat tadi. Liyabelugha. Liyabelugha kita jumpa huruf ba sakinah sekali lagi, iaitu qalqalah. Qalqalah macam yad'un tadi tu kan. Fahu wa ma huwa bibalighi. Wa ma huwa bibalighi. Okay, berhenti pada huruf jim, waqaf jaiz. Teruskan. Wa ma du'aul kafirina. Doa, ya, alif bertemu hamzah sama macam al-ma' tadi dalam satu perkataan.
iaitu mad wajib muttasil 4 harakat. Al-kafirina illa fi dalal. Ya, kita berhenti pada hujung ayat, ya. Itu sahajalah untuk ayat yang ke-14. Ya, sekali lagi saya ulang, kita berhenti pada da'watul haq, berhenti yang pertama. Teruskan, wallazina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai', berhenti yang kedua. Ambil balik la. La yastajibuna lahum bisyai'in illa kabasiti kaffaihi ilal ma', berhenti pada ma' yang ketiga, ya, stop yang ketiga. Kemudian ambil balik kabasiti sampai bibalighi. Yang potongan yang terakhir itu ringkas, tu tak ada masalah. Okey tuan-tuan, dalam kiraan 3, ya, kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu da'watul haqq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'. Ambil semula daripada la. 1 2 3. La yastajibuna lahum bisyai'in illa kabasiti kaffaihi ilal ma'. Okey, ambil balik daripada kabasiti. Ya, 1 2 3. Kabasiti kaffaihi ilal ma'i liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi. Kita habiskan ayat Quran ni. 1 2 3. Wa ma du'aul kafirina illa fi dalal. Alhamdulillah, ya, selesai bacaan kita pada ayat yang ke-14, ya. Masya-Allah, tabarakallah. Baik. Pada ayat yang ke-14, ya, Allah Taala menceritakan, ya, Allah Taala menyebutkan, ya, tentang satu ungkapan ataupun satu perumpamaan bahawasanya sembahan-sembahan golongan orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sembahan-sembahan orang-orang yang syirik, sembahan-sembahan orang-orang yang sesat, sembahan-sembahan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab tidak mengamalkan tauhid. Kesemua sembahan-sembahan mereka itu adalah sangat-sangat lemah. Maka dalam ayat yang ke-14 ini, ya, Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah, ia menuliskan satu bab yang khas untuk ayat yang ke-14, tamsilu ajzi alihatil musyrikin. Ya, satu perumpamaan menunjukkan bahawa betapa lemahnya sembahan-sembahan golongan yang musyrik. Baik, Allah Taala mengatakan, ya, ya, satu riwayat daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ya, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa ardah, bila mana dia menafsirkan, ya, bila mana dia menghuraikan lahu da'watul haq, tu ungkapan yang pertama itu, lahu da'watul haq, untuk dia, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala adalah dakwah, iaitu seruan al-haq, kebenaran. Saya ulang, lahu, untuk Allah Subhanahu wa taala, da'watu, seruan, al-haq, kebenaran. Itu kalau kita terjemah sepatah-sepatah. Baik, maksud potongannya ni yang pendek ni sebenarnya, lahu tu adalah lillah. Saya tuliskan dekat depan, ya, saya tuliskan lahu membawa maksud lillah, ya. Okey, lillahi ta'ala. Dan lillah ni biasa kita kata apa tuan-tuan? Demi Allah. Ya, demi Allah, hanya untuk Allah. Demi Allah, hanya untuk Allah. Okey, tak ada terjemah lain tau. Hu ni dia. Ya, hu ni dia. Tak ada terjemah lain. Memang terjemahnya Allah Ta'ala sahaja. Tak boleh terjemah Nabi Muhammad ke, tak boleh. Ya, baik. Teruskan, dakwah. Ya, dakwah, seruan. Ya, itu tak ada masalah lah. Dakwah membawa maksud seruan ataupun memanggil orang yang lain. Ya, tak nampak? Ada yang lain. Wah, dekat belakang. Masya-Allah, tabarakallah.
Okey tuan, jazakallah, barakallahu fikum. Okey, baik, terima kasih. Okey, ini jelas sikit. Okey, alhamdulillah. Untuk perkataan yang kedua iaitu dakwah. Ya, dakwah ni tak ada masalah lah. Terjemahan dia adalah panggilan ataupun seruan. Ya, panggilan ataupun seruan. Al-haq. Al-haq. Yang ini kena tengok pada ayat tuan-tuan ya. Kadang-kadang al-haq tu membawa maksud nama Allah Ta'ala. Kadang-kadang al-haq membawa maksud nama Allah Ta'ala. Dalam ayat ini Sayyidina Ali karramallahu wajhah menafsirkan al-haq ialah tauhid. Al-haq ialah tauhid. Jadi apa maksudnya? Hanya untuk Allah Ta'ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala seruan tauhid. Seruan tauhid. Mana-mana orang yang nak mengajak orang lain untuk beriman kepada Tuhan yang sebenar, dia mesti menyeru, seruan itu dikira betul, seruan itu dikira mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia menyeru kepada Allah Ta'ala, jom sembah Allah Ta'ala, jom dirikan solat, jangan tinggalkan puasa sebab Allah Ta'ala suruh, jangan lupa bayar zakat sebab Allah Ta'ala suruh bayar zakat, dan lain-lain lagi. Ya, dan lain-lain lagi. Itu maksudnya untuk Allah Ta'ala. Seruan tauhid hanya untuk Allah. Jangan kita kata ada seruan tauhid ya, sebab tauhid bahasa Arab tauhid. Bahasa Arab tauhid. Kalau kita belajar dalam bab perbandingan agama ataupun istilah-istilah agama ni, saya padamkan ini ya. Ya. Tauhid dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggeris ya. Tak tahulah bahasa Inggeris ke bahasa Greek ke, tak kisahlah. Ya. Monotism. Kepercayaan bahawa Tuhan ada satu. Mono tu satu. Mono tu satu. Kan, tis tu Tuhan. Kepercayaan, isma tu kefahaman lah. Isma tu semua tu kefahaman. Kefahaman bahawa hanya ada satu Tuhan. Kefahaman bahawa hanya ada satu tu Tuhan. Dalam perkataan bahasa Arab tauhid, dalam perkataan bahasa orang putih ataupun Greek tu, inilah dia, monotheism. Masalahnya, rupa-rupanya dalam dunia ni bukan Islam sahaja yang mengajarkan cuma ada satu Tuhan. Ada banyak lagi ajaran lain yang mengatakan Tuhan itu satu, tapi ajaran dia orang, Tuhan tu tak sempurna lah. Tuhan tu tak power lah. Tuhan tu tak hebat mana lah. Ya, Tuhan tu berkahwin tapi dia punya pasangan tak layak dipanggil Tuhan, konon-kononnya. Tuhan tu ada anak tapi anak tu tak layak dipanggil Tuhan, konon-kononnya. Maka itu masih lagi belum tauhid yang sebenar. Ya, itu masih lagi tidak dikira tauhid berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ayat ni ditegaskan seruan tauhid tu hanya milik Allah. Hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja. Ada jam dah bunyi pula. Ya, masya-Allah, tabarakallah. Okey, kita teruskan, lajukan sikit. Wallazina yad'una. Selepas Allah Taala menegaskan ya, ucapan tauhid tu hanya layak untuk Allah Tuhan sekalian alam. Sambungan pada ayat Quran tersebut, wallazina yad'una min dunih. Yang itu simple saja nak diterjemahkan ya, itu mudah sahaja, iaitu apa-apa sahaja yang mereka panggil, apa-apa sahaja yang mereka seru, apa sahaja nama ya selain daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagilah nama Jesus, bagilah nama Uzair, bagilah nama Sri Ram, bagilah nama Brahma, bagilah nama apa-apalah. Saya baru belajar satu perkara ya, saya baru dapat satu nota, masya-Allah, tabarakallah ya. Orang yang menyembah api ya, orang yang menyembah api, kalau nama lama dia orang Majusi ya, kalau nama lama dia orang agama Majusi, itulah bahasa Arab lah. Zaman sekarang tak panggil Majusi tuan-tuan, dia panggil Allah nak menyebut pun payah juga, Zoroastrianism, macam itulah lebih kurang. Zoroaster lah senang cerita, Zoroaster, Z-O-R-O, lepas tu A-S kot, Zoroasterism, macam itulah lebih kurang. Diorang ni penyembah api tuan-tuan. Diorang ni penyembah api. Tak salah saya nama Tuhan diorang ada 2 ataupun 3. Tak salah saya nama Tuhan dia ada 2 ataupun 3.
Salah satu nama Tuhan dia orang tu ialah Allah. Salah satu nama Tuhan dia orang tu adalah Allah. Nama Tuhan dia orang yang kedua adalah Nur. Tahu Nur? Nun waw ra, Nur. Cahaya. Dah awak sembah api kan? So awak perlukan cahaya lah. Macam itulah lebih kurang. Nombor ketiga ni pelik sikit sebab nama Parsi. Nombor tiga ni saya tak ingat. Saya sejujurlah. Ya, saya memang tak ingat nama nombor tiga ni. Kalau tak salah nama yang ketiga ni membawa maksud Tuhan kegelapan. Oh, pula dah. Kan? So ada Tuhan terang, ada Tuhan gelap. Ya, ada Tuhan ada elektrik, ada Tuhan blackout. Aja tu serang ni. Kan? Gelap, blackout, itu saja. Darkness lah. Okey, tak power sangat blackout. Blackout tu hina sangat nampaknya. Lord of Darkness. Baru power apa? Ya, Tuhan kegelapan. Tak kisah. Tapi nampak tak? Dalam pada tiga-tiga nama tu, dia boleh letak nama Allah. Jadi saya nak katakan, kalau agama tu, satu-satu agama tu, digunakan, dia kata Tuhan kami pun Allah juga, maka kita tanya dulu. Tanya dulu. Allah ni siapa sebenarnya? Tanya dulu. Allah Ta'ala, Allah yang kamu sembah ni sebenarnya siapa? Kan? Ni saya tak naklah bangkitkan isu lama tuan-tuan. Saya bukan nak membangkitkan kemarahan ke sensitiviti umat Islam yang lama, tak adalah. Yang isu lama dulu, apa nama? Isu nama Allah dalam kitab Bible kan. Ya, isu nama Allah dalam kitab Bible. Minta maaf ya, kita ulang balik berita tersebut. Sebab itu antara agama lain selain Islam dalam Malaysia ni yang nak minta sangat guna nama Allah. Hindu tak minta pun nama Allah. Tak minta pun. Ya, Sikh tak minta pun nama Allah. Tiba-tiba sibuklah Kristian nak minta nama Allah. Apa tujuan nak letak nama Allah? Adakah Tuhan yang sama? Kalau dia bubuh nama Allah, adakah Tuhan yang sama? La ilaha illallah, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nak laju punya pasal qalqalah pun hilang. Ya. Adakah sama? Dia tak akan sama. Dia nak guna nama Allah, nak letak fahaman-fahaman dia yang ikut kepala otak dia sendiri, maka dalam hal itu sudah menafikan sifat tauhid Allah Subhanahu wa taala. Maka atas alasan itu kita terpaksa tolak. Ya, kita kena tolak, wajib tolak. Ya, masya-Allah tabarakallah. Jadi kembali kita kepada ayat ini. Wallazina yad'una min dunihi, apa sahaja yang mereka sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, la yastajibuna lahum bisyai'in. Sebenarnya sembahan-sembahan mereka tidak mampu untuk menyahut. Yastajib membawa maksud menyahut. Okey, la yastajibuna lahum bisyai'in, mereka sebenarnya tidak mampu menyahut seruan mereka. Mereka yang kedua ni adalah orang-orang penyembah mereka lah. Ya, penyembah-penyembah patung, penyembah-penyembah binatang, penyembah pokok dan sebagainya. Ya, illa kecuali, ya, kabasiti kaffaihi ilal ma'i liwafahu wa ma huwa bibalighi. Baik, sambungan kepada huraian daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya, kamathalil ladzi yatanawalul ma' min tarfil bi'ri biyadihi wa huwa la yanaluhu abadan biyadihi fa kaifa yablughu fahu. Baik, seolah-olah orang, ya, seseorang yang pergi ke kawasan air. Ya, seorang yang pergi ke kawasan air. Ya, orang ini dia menghulurkan tangan dia, dia nak ambil air. Orang ni nak mengambil air. Simple saja dia punya perumpamaan ni. Seseorang dia nak minum air, dia nak kaut air, dia nak cedok air, gunakan tangan. Gunakan tangan. Quran kata kabasiti. Kabasiti. Basit buat tangan macam ni. Basit maksudnya buat tangan macam ni atau macam ni lah paling kurang. Macam ni tangan melengkuk hulurkan tangan. Air kat depan tu. Air kat depan. Dia nak ambil, nak cedok air tersebut. Kaffaihi, dua belah tangan. Bukan tangan, tapak tangan. Kaffaihi adalah dua tapak tangan. Ni sampai sini ni. Ni kafun satu, ini kafun. Dua-dua kaffai. Ya, dia cuba nak cedok tangan gunakan kedua belah tangan. Liya belu ghafahu. Dia nak ambil air tapi diri dia sendiri tak mendekat dengan air tersebut. Ya, ni simple punya perumpamaan ni. Dia nak ambil air, gunakan dua-dua tangan dia, tapi dia badan dia sendiri, kaki dia, tubuh badan dia, pinggang dia, paha dia tak digerakkan untuk ke air itu. Liya belu ghafahu, supaya air itu tujuan dia nak buat macam ni, nak minum.
nak buat macam ni. Ya, wa ma huwa bibalighi. Sampai ni terjemahan mudah tuan-tuan terjemahan mudah. Wa ma huwa, dan sedangkan dia tidak sampai sendiri, dia tidak menyampaikan dirinya kepada air tersebut. Ya. Jadi itu perumpamaan ringkas yang disebutkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah untuk mentafsirkan ayat Quran tadi. Ya. Maka macam dalam begitu keadaannya, la yanaluhu abadan biyadi. Kalau macam itulah keadaannya, dia tidak menggerakkan, dia tidak berusaha, hanya sekadar hulur tangan sahaja. Fa kaifa yablughu fahu, maka bagaimanalah air itu nak sampai ke mulut. Ya, itu perumpamaan paling ringkas yang Allah Taala boleh bagi tentang menunjukkan betapa sembahan-sembahan yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh memberikan manfaat. Baik, kenapa Allah Taala bagi perumpamaan macam ni? Ya, air itu sebagai gambaran manfaat beribadah. Air itu adalah sebagai gambaran manfaat beribadah. Tetapi cara yang tak betul, kan saya kata tadi, berdiri tadah air dekat depan, tapi diri sendiri tak nak berusaha untuk dapatkan air yang sepatutnya, maka itu adalah cara yang salah. Cara beribadah yang salah. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, seburuk-buruk fahaman beragama dalam dunia adalah fahaman yang mengatakan bahawa tidak ada Tuhan. Saya ulang sekali lagi, seburuk-buruk fahaman beragama dalam dunia ialah fahaman yang tidak bertuhan. Maka kita katakan kalau kita belajar bab agama ni, mana-mana agama adalah baik sebab dia nak mengajar pengikutnya jadi baik. Itu basic loh, tu asas dia. Tetapi adakah dalam semua agama tu semuanya betul? Tujuan baik, tapi adakah semua agama itu adalah betul dengan kaedahnya, dengan tujuan yang sebenar? Jawabnya tidak. Ya, jawabnya tidak. Seperti mana digambarkan dalam ayat nombor 14 ni, orang yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala caranya salah, maka sampai bila-bila dia tak akan dapat manfaat daripada ibadah yang telah diusahakan. Sebab apa? Cara dia salah, itu sahaja. Ya, caranya tak betul, bukan berdasarkan yang diajarkan oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kabasiti kaffaihi yad'ul ma'a bilisani. Dia tadah tangan, dia hulur tangan dan dia panggil air, meh sini, datang sini. Ni ungkapan Sayyidina Ali ni, ya. Yad'ul ma'a, dia panggil air bilisani. Wa yushiru ilaihi ilal ma', ya, dia hulurkan tangan menuju ke arah air. Imma qabidan, sama ada tangan tu dilengkukkan ataupun digenggam. Wa imma mutanawilan lahu, ataupun tangan tu buat macam ni. Tangan tu buat macam ni. Ni ungkapan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wa ma'na hadzal kalam anna alladhi yabsutu yadahu ilal ma', ya, lam yasil ila fihi alladhi ja'alahu mahallan lisyarab. Ya, air itu akhirnya tidak akan sampai ke mulutnya sebagai usaha untuk menghilangkan dahaga. Maka itulah dia fakadzalika haula'il musyrikun. Itulah dia gambaran untuk orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, yang menyembah Tuhan selain daripada Allah Jalla wa Ala. Ya, saya ingat cukup sekadar itu sahaja dahulu. Ya, maka Allah Taala tutupkan ayat Quran ni, wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Dan apa sahaja dan tidaklah doa orang-orang yang kafir itu melainkan dalam keadaan sia-sia belaka. Kita ulang, ya. Dan tiadalah doa orang-orang yang kafir itu melainkan sia-sia belaka. Sebagai penutup, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, satu soalan, ya, tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube nanti, insyaAllah, balikkan boleh tengok insyaAllah, ya, lepas habis sembahyang isyak nanti. Ya, satu soalan daripada seorang perempuan Kristian. Ya, satu soalan daripada seorang perempuan Kristian. Dia bertanya kepada pensyarah, ya, pendakwah tu, siapa? Dr. Zakir. Ya, kepada Dr. Zakir Naik. Soalan dia macam best-best dia. Soalan dia macam bagus dia. Dia kata apa? Saya tak beriman dengan Tuhan menurut ajaran agama Islam. Saya tak beriman dengan ajaran Tuhan yang menurut agama Islam. Tetapi setiap kali saya berdoa, doa saya dimakbulkan.
Ya, dia pun tak tahulah cerita itu betul atau tidak, atau dia sekadar nak test saja kan. Dr. Zakir lah time tu dalam ceramah dia. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya tak bawakan untuk malam ni dia punya jawapan dia tu. Tetapi satu perkara ya, satu realiti lah ya, berkenaan dengan doa orang-orang yang kafir. Doa orang kafir ataupun hajat orang kafir akan disempurnakan sesempurna habis sebelum dia mati. Ya, saya tak pasti kalau saya pernah share sebelum ni dalam kuliah sebelum ni. Doa ataupun hajat ataupun hasrat orang-orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa saja yang dia minta, apa saja yang dia berhajat, selagi mana dia kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala akan makbulkan sehabis baik sampailah hujung nyawa. Sampai hujung nyawa. Start daripada dia mati, start daripada nyawa tu ditarik, ya, time tu segala rezekinya sudah habis. Kalau dia banyak bersedekah, kita kata bersedekah bawa berkat kan, diorang dapat berkat tang mana? Berkat time hidup saja. Berkat time hidup saja. Bila mana dia meninggal dunia, bila mana malaikat menarik nyawa dia tu, time tu tak ada lagi dah bantuan daripada Allah Ta'ala. Time tu tak ada lagi dah rahmat daripada Allah Ta'ala. Time tu tak adalah ampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya cerita ni untuk golongan orang kafir sahaja. Maka ni kita tak pelik. Ya, kalau orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia banyak bersedekah, dia banyak pergi gereja, kira bajet-bajet orang soleh lah ni. Kan, bajet-bajet orang soleh. Dia banyak buat kerja-kerja amal atas nama Tuhan. Tetapi ya, bila mana dia mati sebenarnya semua amalan tu adalah sia-sia. Maka doa dekat sini boleh membawa maksud doa untuk kesejahteraan dunia, boleh juga membawa maksud doa kesejahteraan akhirat. Kalau berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa dia, hasrat dia, keinginan dia, Allah Taala akan lunaskan. Allah Ta'ala akan sampaikan hajat dia, apa pun, besar kecil, Allah Ta'ala akan sampaikan, hanya untuk kehidupan dunia. Tapi kalau ada doa dia kalau adalah doa mereka ni untuk keselamatan pada hari akhirat, yang itu sama sekali Allah Ta'ala tak akan makbulkan. Yang itu sama sekali Allah Ta'ala tak akan mustajabkan. Ya, itu adalah gambaran betapa sia-sianya ibadah dan usaha yang dilakukan oleh orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana farduduhu ilaina waqta hajatina ilaihi wa la tunsinahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah, agar Engkau memelihara pengetahuan yang telah Kau kurniakan kepada kami pada hari ini. Janganlah Engkau lupakannya daripada ingatan kami. Kembalikanlah ia di saat kami sangat-sangat memerlukannya, dan jadikanlah ia panduan untuk amal ibadah kami lebih baik pada masa akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.